Okey, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh kepada kelas 5A dan kelas 5B untuk topik ataupun untuk kod PAD 350 Fundamentals of Sustainable Development. Okey, nampak clear ke paparan madam ni? Clear ke? Clear, madam. Alright, suara madam clear? Clear. Okay, thank you. Okay, thank you all. So hari ini kita akan belajar tentang cabaran ataupun halangan, okay, obstacles, barriers dalam kita nak melaksanakan sustainable development. Okay, seperti mana yang kita telah belajar, sustainable development ni orang kata bukanlah satu benda yang dah lama, ini agak baru juga dan sudah tentulah benda-benda baru ni ada cabaran untuk dilaksanakan. We know that, we have learned that sustainable development is good. It's good for the economy, it's good for the environment, and it's good, of course, good for the human being. But of course, there must be hurdles or obstacles faced in order to implement sustainable development. Okay, so in this topic, we are going to look at the obstacles in terms of politics, in terms of economy, in terms of social, culture, as well as technology, alright? So 5 aspects lah. Okay, at the end of this topic, students should be able to understand obstacles in sustainable development. Okay, apakah cabaran-cabaran dalam orang kata dalam melaksanakan atau dalam pursue the sustainable development. And then so obstacle sustainable development yang pertama dari segi politics, ya. Lari sikit Alright, so dari segi politik, okay, so why? So because politics ni, kalau kita nak bercakap pasal politik, kalau kita nak definisikan apa itu politik, politik ni bermaksud masalah lah, kalau segi obstacle dari segi politik adalah masalah dari segi pemerintahan. Okay, so the first one we are going to look at the long-term outcomes. Okay. Boleh, tapi baju terbalik. Sikat rambut. Addressing climate change requires political leaders to take action now for what are often long-term outcomes. Okay, climate change, perubahan iklim ni, ianya terjadi bukan kerana hari ni kita buat, esok ianya nampak kesan. Tidak. Climate change ni terjadi kerana aktiviti-aktiviti yang makan masa bertahun-tahun, berpuluh tahun, malah beratus tahun. So, untuk mengatasi climate change ni memerlukan ahli-ahli, pemimpin-pemimpin politik atau pemimpin sebuah negara tu untuk mengambil tindakan sekarang. Because tindakan sekarang ni dia akan memberi impact bukan esok tetapi long term. Outcomes dia long term. So the political leaders, meaning to say that the political leaders must have awareness, okay, to take care of this issue. So kalau tak mulakan hari ni, susah. Okay, itu maksud obstacle yang pertama. Okay, the long term outcomes. The outcomes is hard to see, even 10-20 years pun. Okay, so political leaders tu dia mesti aware tentang 10-20 tahun akan datang lah. Okay, itu yang pertama. Yang kedua, the uncertainty of many aspects of climate makes essential the political risk of actions and strategies to tackle unpredictable problem hard to establish. Okay, seperti mana yang dia cakap tadi, aspek-aspek dalam perubahan iklim ni kita tak nampak. Benda tu macam kita tak nampak 1-2 hari, malah 1-2 tahun pun tak nampak. So biasanya orang politik ni dia nak something yang orang kata nampak berkesan because they want to convince the rakyat. So it means that nak buat projek macam 2-3 tahun, okay, rakyat can wait. But to do something yang susah nak dapat kesan tu, memerlukan orang kata keyakinan. Dia nak mendapatkan vote confidence daripada rakyat tu. So susah nak buat satu strategi tu because it is unpredictable problems yang takkan nampak. So it is hard, okay, untuk ambil tindakan. Okay, and then yang ketiga, action on climate change requires a strong role for governments in intervening in public life and business operation. Challenge is for political leaders to convince their voters. Okay, biasanya yang memberi kesan yang besar kepada perubahan iklim ni adalah
industri. Okay, industri dan juga bisnes-bisnes yang besar lah. Seperti mana kita tahu, okay, kerajaan depends kepada business tax, okay, kepada orang kata pembayar-pembayar cukai yang sudah tentu datang daripada golongan-golongan industri. Ini adalah golongan-golongan yang menyumbang lah. So, it's not easy untuk kerajaan untuk masuk campur dalam mereka punya operasi bisnes dan dalam kehidupan kita sendiri pun. Because mereka takut jadi tak popular. Tak popular ni maksudnya tak disukai. Okay, bila tak disukai susahlah. Okay. Challenge is for political leaders to convince their voters. Yes. Okay, kadang-kadang rakyat dia macam bila dia tak nampak sesuatu benda tu, dia rasa macam kerajaan tidak berkesan, kerajaan macam tu, macam ni. So, macam mana kerajaan nak menjaga, nak mengimplementasikan sustainable development dalam masa yang sama to win the hearts of the voters, to convince the voters, okay? And then yang keempat, complex negotiation. Yes, perbincangan yang sangat-sangat kompleks, okay? The political challenges of climate change also need for political leaders to work internationally in often complex negotiation. Yes. Okay, especially dalam climate change. Okay, climate change ni kalau kita nak tahu apa sebabnya pemanasan global ni, itu global warming. Climate change ianya berlaku kerana human activities. So macam mana political leaders ni nak bekerjasama di peringkat antarabangsa, nak buat negotiation. It's not easy Okay, so this is the orang kata halangan lah, ataupun orang kata cabaran lah dari segi politik bagaimana nak mengatasi obstacles dalam nak mengimplementasikan sustainable development. Okay, itu dari segi politics. Okay. And then yang kelima, masih lagi dalam politik dari segi political barriers ataupun halangan politik. Contohnya masalah segi politik, inadequate economic, masalah ekonomi negara yang tak berapa cukup. Maksudnya kita tak nak bagi penebangan hutan. Okay, tapi kita tidak boleh deny bahawa hutan tu merupakan pendapatan negara. Macam tu kan. Social and environmental methods for policies. Nak buat policies and then macam mana kaedah-kaedah dari segi social dan environment tu. The plans and the project adalah antara cabaran-cabaran terbesar dalam melaksanakan sustainable development tu. Okay, so kurangnya benda-benda macam ni. Nak buat polisi, we want to go for win-win situation. But of course, kalau dalam real life, untuk pursue di ekonomi environment, of course sedikit sebanyak akan terjejas. Okay, and then sustainable development is often not possible in war-torn countries. Okay, so nak buat sustainable development sangat-sangat tak boleh dibuat ataupun gagal untuk dibuat dalam negara-negara yang sedang berperang, berkancah. Nak mengatasi masalah kemiskinan dekat negara Syria yang sentiasa bergolak. Okay, so it's not possible lah, orang kata biasanya susah nak. Sebab negara yang sentiasa bergolak memang miskin, ketidakadilan, kelaparan memang ada. Cuba kamu tengok. Sebab tu, that's why peperangan ni banyak buruk dari baiknya. Sebab perebutan kuasa-kuasa besar yang menyebabkan rakyat merana. Okay, so bila rakyat merana, kita tahulah sustainable development is not there lah. Even development also is not there. Okay, and then yang ketujuh, masalah corruption. We have legal macam-macam lah, okay, legal aspect, laws, okay, untuk protect the environment, to protect the needy, the poor. But then bila datang corruption, ini perkara-perkara yang boleh menghindari daripada berlakunya sustainable development kerana ada corruption. So kita ada dari segi politik ada tujuh situasi di mana bagaimana sustainable development tu susah untuk dicapai. Okay, faham yang ni kelas ya? Kita pergi kepada aspek yang kedua. Okay, obstacle in sustainable development dari segi ekonomi pula. Okay, apa pula masalah yang boleh kita lihat dari segi ekonomi? Okay, macam mana, apa masalah ekonomi yang menyebabkan sustainable development ni agak susah ataupun mencabar untuk dicapai? Yang pertama, lack of financial resources to plan and carry out the sustainable development. Okay, seperti mana yang kamu tahu, kita kalau gunakan kincir angin, sistem solar untuk elektrik, itu yang paling bagus sebenarnya. But kita mampu ke? Itu
orang kata masalah negara-negara, bukan sekadar negara-negara miskin, negara yang membangun macam kita pun sometimes it's not easy untuk install orang kata teknologi yang canggih untuk menjaga environment. Why? Because we are lacking in terms of financial resources. We don't have the money. Itu secara ayat mudahnya. Kita tidak ada duit untuk buat macam-macam untuk support the sustainable development. Okay, and then kita nak pastikan semua orang kata bukan orang B40. Okay, the government doesn't have, maknanya berperingkat tu boleh, tapi namanya orang kata nak semua nak memakmurkan semua agak susah kerana kita ada orang kata sumber yang terhad. Okay. Yang kedua, focus economists observe that the dominating development model tends to focus on economic growth as precedence, as priority rather than people's right or welfare and environmental processes and limits. So kaya dah, wah. Bagus, banyak betul. So pakai baju nak itu dah kaya dah ya. Okay. So sebenarnya para ekonomi sebenarnya dia sedang memantau pasal sustainable development dan mereka mengatakan sebenarnya walaupun kita cakap yang in sustainable development we have 3 pillars and these 3 pillars must be orang kata equal, but sebenarnya development lebih kepada ekonomi rather than the people's aspect and the environmental aspect. Why? Because money is everything. Okay, orang dah tak pandang sangat kebajikan. Bukan tak pandang, of course lah, duit, kebajikan dengan environment. Okay, fokusnya lebih dari segi ekonomi. Why? If we don't have money, it's hard to survive. Okay, itu maksudnya. Okay, yang ketiga, international income inequality. Okay, mainly due to lower economic growth and faster population growth in developing countries. Yang kata ketidaksamaan income, orang kata tak sama rataan pendapatan di dalam dunia lah. Maknanya ada negara-negara yang sangat kaya. Contohnya macam negara, ini ada contohnya Brunei. Sebab apa? Brunei ni negara dia bawah dalam 400,000 rakyat, ini pendapatan dia banyak. Okay, maknanya orang kata tak ramai. Sangat nak bandingkan dengan kita 32 juta. Itu yang kata orang kata bukanlah masalah sebenarnya ya. Orang kata pertumbuhan populasi itu sangat cepat di negara-negara membangun macam kita, tetapi dari segi ekonomi tu lambat. So tak setara. Macam orang kata rakyat ramai, ekonomi masih setara ni. Contohnya macam ni lah. Anak ramai. Income tak naik, anak makin ramai. Macam tu. So itu yang menyebabkan ketidaksamaan So, macam kita tengok kan kisah sedih kan yang anak 10 tu 8 darinya meninggal. Semua kan adik-adik dia meninggal, dia ada sedih sangat kan. 9 anak, 8 meninggal. Seorang yang tak meninggal tu pun sebab pergi ni lah, tak ikut. Okay, so macam mana dia boleh berhimpit dalam kereta Wira tu. It's macam sangat sedih kan saat kita stres stres ini orang berhimpit. And then ayah dia duduk luar, mak dia dengan anak-anak ialah macam kalau kita tengah-tengah jalan tak pada duduk kereta kan. Tapi itulah takdir Tuhan mengatasi segala-galanya. Trailer ni meninggal bergelimpangan mayat. Dia macam kau tengok sedih. Sebab kalau ikut, of course kalau dia ada duit dia nak naik Velfire yang tak rosak tengah jalan. Betul tak? Tapi itulah nasib mereka. Okay, bayangkan ya 10 orang, 9 orang duduk dalam satu kereta Wira. Mereka tak dapat bayang sebenarnya macam mana. Okay, alright. Itu yang berlaku lah, susah segi ekonomi. Dan yang keempat, world views toward environment. Pandangan dunia lah terhadap environment. Okay. Requires a shift in the worldview from treating the environment as part of the economy to treating the economy as part of the environment. Maknanya which one is important, environment or economy? So maknanya kita sometimes terlalu mengejar ekonomi sampai environment kita abaikan. So itu yang tak jadi sustainable development tu, because economy is always the priority. The environment bolehlah kalau ada ruang-ruang, itu maksudnya. Sedangkan sustainable development ni dia should bergerak, environment dan ekonomi should bergerak antara bergerak sekali kan.
Alright, so kita tengok dari segi sosial pula. Ni masalah yang kita bawa lah ataupun masalah yang berpunca daripada manusia ataupun manusiawi lah. Pertama sekali population growth. Macam bila cakap tadi, pertumbuhan populasi sangat meningkat. Maksudnya dengan macam kesihatan yang baik kan, kadar kematian kanak-kanak dapat dikurangkan because everyone is sihat, and then bila sihat kita buat beranak ramai, okay, dan kadar kematian pun kurang macam tu. So and then ramai, maknanya population growth ni, populasi tu ramai. Berpasangan pula dengan consumption unsustainable ni. Unsustainable consumption, maknanya penggunaan yang tidak sustainable, membazir, dan production patterns among the wealthy. Orang kaya pun penggunaannya bukan main. Okay. So ini adalah antara cabaran-cabaran terbesar untuk achieve sustainable development. Orang kaya sampah dia banyak. Orang kaya pakai sikit buang. Among the wealthy lah tu. Okay. So population pula semakin meningkat. So sometimes this problem comes from kita, okay, manusia. Okay, itu maksudnya. Okay. Dan yang kedua, absence of significant change in human behavior, sustainability will not be potential. Ini maksudnya orang kata attitude kita sendiri yang tidak mahu adapt sustainable development. Okay, we don't want to recycle, we don't want to take care of the environment, we don't care about the poor. Okay, so bila kurangnya orang kata attitude kita ni dalam nak mencapai sustainable development, itu yang menyebabkan sustainable development tu agak sukar untuk dicapai ataupun untuk direalisasikan lah. Yang kedua, inadequate interaction between civil society and government. Okay, NGO, they don't like the government. Government merasakan civil society ni ataupun NGO ni mengganggu. So sebenarnya kalau kedua-dua ni ada interaksi yang mencukupi dan saling bantu-membantu, insya-Allah sustainable development ni lebih mudah untuk dicapai. Tapi the problem is kurangnya interaksi antara kedua-dua parti atau pihak yang menjadi komponen yang sangat hebat dalam buat sustainable development. Pihak ni kedua ni sepatutnya menggembeling tenaga untuk mencapai sustainable development. Tetapi yang berlaku kurangnya interaksi ataupun orang kata they don't support each other lah. Okay. Dan yang keempat, insufficient incentive to the private sector to pursue, okay, sustainable development. Okay, so kamu kena faham macam macam private sector, mereka macam nak berjimat sangat ke, nak buat apa sangat ke, mereka sangat profit oriented. So sepatutnya berikan insentif kepada private sector so that they can always support the government effort to achieve sustainable development. So the problem here is kurangnya insentif ataupun orang kata galakan kepada private sector untuk mengamalkan sustainable development. Yang kelima sekali adalah kita lah, limited awareness, okay, tentang sustainable development antara both politician and civil society. Dan suka kalau mereka tambah orang kata kita sendiri kurang awareness. So kalau leader kurang, civil society pun kurang, apatah lagi rakyatnya. Macam tu ya. Itu yang ketiga. Sekejap je ni. Dan yang keempat, dari segi culture, cabaran dari segi culture. Okay. So kita tengok culture, kita ada 4 jenis culture lah. So culture yang kita adapt, bukan culture budaya Cina, Melayu, India ni bukan. Culture kita, the way we live our life, apa yang kita buat hari-hari. Macam orang Melayu, apa culture dia? Kok mana pun janganlah melawan orang tua. Kok mana pun janganlah buat macam ni. Kok mana. Kita ada macam tu. Okay. So culture ni kadang-kadang dia boleh menjadi obstacle, kadang-kadang dia boleh jadi support juga pada sustainable development. Okay, antara culture yang madam nak cerita seperti future orientation. Future orientation adalah satu culture di mana sentiasa memandang ke hadapan, sentiasa memandang long term perspektif. Okay, dan culture yang macam ni sebenarnya bagus. Tapi adakah kita punya culture yang sentiasa pandang 10 tahun, 20 tahun akan datang? Kita tengok. Ya. Okay, so ataupun Global Leadership and Organizational Behavior Effectiveness Research, okay, Cultural Practices Dimension on Corporate Sustainable Practices, dia telah mengeluarkan 5 jenis culture.
bukan macam mana cakap, bukan culture India apa ni, culture ni orang kata how we live our life. Okay, yang pertama sekali future orientation, how we macam mana kita berpandangan ke hadapan. Yang kedua, gender egalitarianism. Okay, maknanya orang kata bagaimana bersifat feminin ataupun masculine tu membawa kepada sustainability. And then uncertainty avoidance. Ini culture di mana kita tidak suka atau kita sentiasa mengelakkan benda-benda yang tak pasti. Ada tak orang macam tu? Ada, media sometimes tak suka juga benda yang tak pasti. Media suka semua benda terancang. Tapi ada juga orang yang sangat suka benda spontan. Okey, esok spontan pergi sana, esok spontan pergi sini. Media bukan seorang yang sukalah semua spontan tu. Okey. Dan yang keempat, power distance. Power distance ni mana jarak kuasa tu. Maksudnya orang kata how we respect ataupun orang kata kita rasa ada gap dengan orang yang lebih tinggi daripada kita. Okay. And then performance orientation. Performance orientation ni bermaksud orang ataupun budaya yang sentiasa memandang kepada prestasi. Okay. Ada orang tak apa, redha je prestasi berapa asalkan hidup happy. Okay, so kita tengok macam mana kelima-lima budaya ni boleh membawa kepada obstacles ataupun membantu kepada sustainable development. Okay, future oriented cultures are more likely to place a higher priority on long-term success. Okay, orang yang macam ni ataupun culture yang macam ni dia sentiasa memberi penekanan kepada long-term success ataupun kejayaan jangka masa panjang, long-term strategy orientation dan juga flexible dan adaptive managers. So kalau kita sentiasa memandang ke hadapan 10-20 tahun akan datang, insya-Allah sustainable development ni boleh kalau yang sentiasa ada culture macam ni. Sebab kita tahu sustainable development ni bukan buat hari ni, esok nampak. Okay. Kalau gender egalitarianism ni kita tengok macam mana satu-satu members biological gender ni, satu jantina tu menentukan peranan yang mereka mainkan dalam kehidupan seharian ni. Macam femininity. Okay, kalau wanita ni bersifat kewanitaan ni mengatakan yang lebih cooperation, suka senang bekerjasama, modesty, sederhana, caring for the weak. Okay. Caring lah kepada insan yang lemah, and dia sentiasa mengamalkan quality of life. Okay. So kalau masculine pula mengatakan bahawa competitiveness. Okay. Orang lelaki dia suka bersaing, dia suka cakap pasal achievement, suka cakap pasal suka heroism, assertiveness, macam ke depan je kan. And then material reward for success. Okay, so sebab tu kita kalau berjaya je beli kereta. Kalau berjaya je kahwin satu lagi. Sebab apa? Dia nak orang kata sukses ni, ini bukan Medan cakap masculine ni cakap masculinity ni dia nak macam bila berjaya je, okey, nampak kereta besar. Berjaya je nampak isteri 4 orang. Macam tu. Sebab dia orang nak kejayaan tu nampak. Kalau orang perempuan pula lebih pada biarlah asalkan kita bahagia. Biarlah asalkan macam ni. Katanya, tapi ada juga dah rasa berjaya, anak handbag yang mahal apa semua ada juga kan. Okay. Tak nak kata lah. Okay. Uncertainty avoidance pula, okay, adalah macam yang cakap tadi lah, bagaimana satu society tu dia tolerate dengan satu benda yang tidak pasti ataupun benda-benda yang tak jelas. Okay. Negara-negara yang mempunyai culture having high uncertainty avoidance, yang macam suka elakkan dari benda-benda yang tak certain ni, okay, dia mempunyai rules yang sangat, orang kata rules yang sangat kepercayaan dan tingkah laku yang sangat-sangat strict lah, dan mereka sangat tak tolerate dengan idea-idea ataupun behavior yang beza daripada mereka. Okay. Dan negara-negara yang sentiasa yang low uncertainty avoidance ni, nampak tu, low uncertainty avoidance, dia tidak berapa nak mengelakkan benda tak pasti, negara yang lebih relax. Okay, kita lah kot relax, biarlah lecturer marah, relax, baik betul kan. Okay, cultures higher in uncertainty avoidance tend to formalize their interaction with others, show stronger desire to establish rule that facilitate the prediction of behavior and take moderate ways. Okay, so yang tinggi ni orang kata dia suka high uncertainty avoidance ni, yang tidak suka benda-benda yang tak pasti ni, dia tak suka benda-benda yang macam pelik-pelik, okay, yang tiba-tiba spontan, dan dia sangat minat dengan, dan dia tak suka benda-benda yang
dia hanya suka ambil risiko-risiko yang biasa-biasa, tak suka ambil high risk. Okay, so kita tengok. Okay, dan power distance pula sejauh mana satu community tu accept ataupun orang kata menerima satu kuasa, perbezaan kuasa dan orang kata status sesuatu orang tu. Macam negara kita mereka rasa power distance tu tinggi. Okay. So maknanya power distance indicates how society handles inequalities among people. Okay, maknanya kita terima yang orang tu lebih tinggi daripada kita. Negara yang mempunyai high power distance accept the hierarchical order. Macam kita kan boleh tolerate monarki. Maknanya kita terima monarki. Tapi negara yang low power distance ni dia lebih macam orang atas, orang besar pun dia bagi dia equal je semua. Contoh macam kat US kan. Even presiden pun dia hormat atau hormat macam, bukanlah maknanya bagi dia macam orang biasa macam dia juga. Okay. So kalau macam negara macam monarki, raja sangat mulia lah, sangat agung lah macam negara kita. Okay. So ketidaksamaan kuasa dan juga kekayaan adalah dibenarkan dalam masyarakat yang ada high power distance. Okay. Okay, tengok pula performance orientation. Performance orientation pula sejauh mana sesuatu komuniti itu menggalakkan ataupun dia suka kepada inovasi dan dia akan galakkan high standards dan kemajuan dalam prestasi. Okay. Culture yang macam ni, okay, biasanya dia akan memberi reward kepada performance, kepada persaingan, materialism, dan mereka percaya yang seseorang itu boleh kontrol dia punya performance, bukan macam berserah pada takdir je. Okay. So and then dalam culture yang macam ni, dia tak pandang sangat hubungan manusia ke apa. Penting bagi dia result. Okay, result dari segi material. Kalau yang macam ni lebih mentingkan ekonomi lah. Okay, itu adalah 5 orang kata budaya yang boleh menyokong ataupun tidak menyokong sustainable development. Dan last sekali, nak habis dah sekejap je, kelas 15 minit, pada boleh sambung tidur lah. Hujan-hujan ya. Okay. Tapi jangan tidur lagi. Okay. Obstacles in sustainable development yang terakhir, teknologi. Okay. Macam mana teknologi bercabaran? Okay, kita faham yang kita perakui dan banyak teknologi yang membantu untuk mencapai ataupun menyokong sustainable development. Memang ada. Tapi apa cabarannya? Cabarannya kalau how to improve these technologies. It means that kita dah ada teknologi and then macam mana kita nak tambah baik teknologi tu. Sometimes bila ada satu benda tu kita tak boleh nak memikir. So Meda tengoklah macam Nilofa kan. Meda tengok dia punya Meda tengok produk dia, produk mak dia, Kucate. Kamu tahu tak Kucate? Kata canggih juga nama, macam nama apa? Macam nama-nama belah-belah Europe gitu, Kucate kan. Rupanya Kucate, Kelantan tu Kucate. Kamu tahu tak yang super cube tu? Kamu tahu tak? Tahu tak super cube yang macam tahu kalau Meda banyak jual? Cube tu letak air minum macam makan minuman kesihatan jugalah. Tahu tak? Kamu tak tahu super cube tu? Plus, ada tak ni? Tak tahu, madam. Tak tahu. Lepas tu Nilofa ni macam buat Kucate. Ni macam meniru ke improvise. Lepas tu kamu tahu tak bantal baby pian tu? Yang bantal tu kalau tekan-tekan macam ada selawat lah, apalah. Tahu doktor? Tak tahu? Tahu madam. Doktor dah, insyaAllah ya. Lepas tu madam macam tiba-tiba Nilofa pun ada juga bantal zikir. Macam benda tu kan orang dah buat tapi dia buatlah Nun H lah. Yalah Nilofa dengan Haris. Dia pun macam maybe dia improve lah kot kan. This technology. Okay. Yang number 2, how to accelerate cost reduction and achieve meaningful changes. Okay. Macam mana dengan ada teknologi tu kita nak kurangkan cost tapi masa sama kita mendapat perubahan yang bermakna lah. And then how to integrate them along coherent atau consistent development path that respond to specific local and sectoral need. Okay, macam mana nak integratekan pula orang kata development tu dengan keperluan masyarakat setempat. Because sometimes walaupun ada teknologi, kita pula tak reti. Contohnya mana tak dia adik ipar Meda nak balik hari ni. Lepas tu duk sibuk macam nak top up lah touch and go kan.
Lepas tu macam mana e-wallet ada, Touch and Go nak link kan tu, tak reti. Duk buka lah apps ni sampai tertidur. Madam pun buat juga sekarang, Madam pun tak reti. Puah Google, puah apa. Dia kata kad ni dah add lah, Madam pun jadi buntu. So maknanya teknologi dah ada. Chip card lah, Touch and Go lah, e-wallet lah. Tapi macam mana nak kita ni pula, okay, mampu ke, pandai ke nak buat teknologi tu. Yang keempat, how to provide incentive and mechanism for rapid innovation, diffusion and knowledge sharing. So macam mana kita nak buat insentif untuk menghargai inovasi dan knowledge sharing ni. Kalau kamu tengok banyak lah kan pertandingan-pertandingan inovasi kan, orang dengan idea-idea baru. So this is good. And then how kita nak, orang kata, menghargai idea-idea yang macam ni, okay? And then government pula dia ada masalah juga sebab nak invest dalam teknologi, bukan murah ya, sebab because technology comes with cost. Sometimes we don't have the money to have that technology. Kalau negara-negara moden jangan cakap lah, mereka memang mampu. And then even they yang membuat dan sell to us. Dan kita ni pula, kalau ada pun teknologi yang membantu, adakah kita mampu? Macam Madam sebenarnya nak buat satu apps lah. So Madam nak buat apps. Lepas tu Madam macam tanyalah orang kan. So orang pun cakap bagus apps ni macam tu kan. So Madam pun konon-konon nak approach lah pada developer. Betul, dia kata bajet berapa? Macam bawah 1,000. Itu pun bawah 1,000. Rupanya kamu apa, tu Madam? macam ada lah, nanti kamu curi idea Madam pula. Okay, smart voter apps lah, macam kita nak mendidik pengundi-pengundi lah kan, untuk jadi smart voters. And then sebab ialah kita menuju ke undi 18, and then adakah anak-anak kita ni ready lah untuk memilih ataupun menentukan tampuk pemerintahan negara. So kita pun nak buat apps lah yang konten dia, okay, konon macam tu. Lepas tu Madam macam kononnya, okay lah bajet bawah 1,000 lah, itu pun bagi Madam banyak dah kan. Tiba-tiba Madam jumpa developer, kamu tahu tak berapa, kamu rasa berapa dia punya ni, dia punya cost nak buat satu apps tu. 1 hari nak buat tu 1,500 1 hari. Kalau buat 10 hari, 20 hari, 30 hari, 50,000 pun tak cukup. Kamu tahu tak, apps yang canggih-canggih macam Shopee kan, yang pandai sangat filter kita apa yang kita nak, apa semua. Cuba kamu borak-borak kat WhatsApp tentang nak cari kasut bola ke apa benda, percayalah nanti mesti ada kat social media kamu keluar lah pasal kasut bola ke apa, dia detect dah kat situ. Bukan senang So setakat, so Madam macam berapa ribu? 1,500. So at least kalau 10 hari nak siapkan apps ni 15,000, kalau lama lagi banyak lagi. Macam Madam macam teruslah, macam terdiam. Ya, okay. Alright, so conclusion. Okay, so conclusionnya memanglah ada obstacles dalam buat sustainable development. It's difficult but doesn't mean it's impossible. Okay, teknologi bukan semata-mata yang faktor. Meaning to say yang kata-kata lah kita ni negara miskin, tak canggih, tak ada teknologi. Bukan semata-mata, walaupun ianya orang kata ialah salah satu faktor yang signifikan jugalah. Okay, antara obstacle yang sangat-sangat difficult adalah dalam melaksanakan sustainable development ni bergantung kepada ekonomi, social and cultural domains. Okay, economic, social and political challenges ni, okay, bercampur pula dengan penggunaan tanah yang berbeza-beza. Okay, berbeza dah, ada pattern dia. So ini yang akan menyebabkan masalah lah. Okay. So sebenarnya banyak datang daripada kita sendiri, and then datang daripada attitude kita sendiri yang sebenarnya tidak mahu atau tidak menerima yang sustainable development ni sepatutnya dibuat bukan esok, bukan lusa, but now. Because dunia kita ni dah semakin orang kata tenat dah. Kamu tengoklah banjir, kenapa teruk kat KL apa semua, because pembangunan yang teramat sangat sampai tak ada ruang air nak pergi. Okay, so Madam fikir kan, kenapa Tuhan buat banjir bulan 12, mesti ada sebab, nak menyuburkan, nak ni kan. Tapi sometimes dah jadi pening, jadi susah ke kita sebab apa? Sebab kita sendiri punya ni, kita buang sampah merata-rata, tersumbat longkang. Jadi seharusnya dia dah ada flow dah sebenarnya, air bersungai pergi ke laut, pusing-pusing dari air. Tapi kerana kita ni dengan perangai kita ni, itu yang jadi masalah akhirnya. Ya, akhirnya kita juga yang merana. Okay.
Okay, so habislah. Okay, the future belongs to those who believe in the beauty of their dreams. Okay, percayalah masa depan, okay, adalah kepunyaan untuk orang yang sentiasa percaya yang mimpi itu akan menjadi nyata. Okay, so macam madam lah, madam cerita kan, cik ada je nak cerita kan. So maksudnya madam dulu lebih honest lah. So hari ni madam pensyarah. So 26 tahun yang lalu, dia dah start kerja lah kot. So katakan 20 tahun yang lalu, madam 16 tahun. Kamu tahu apa madam buat 16 tahun tu? Duk pening kepala menyusahkan mak ayah madam saya nak pindah sekolah. Pening mak ayah madam. Tapi lepas tu madam masuk diploma, madam macam mula insaf and then study lah daripada lepas isyak sampai subuh. So madam percaya, aku tak nak lah jadi macam dulu, aku nak jadi yang terbaik. So walaupun madam mengantuk, tertidur, bangun, because kita percaya yang itu mimpi kita dan kita yang akan hidupkan mimpi kita. So, pemenang Johan tidak akan mengalah dan orang yang pengalah tidak akan menjadi Johan. Okey, itulah sedikit sebanyak. Okey, tamatlah chapter 6. Okey, semua beres ke tu? Beres. Apa suara tu? Kaspi weh. Supaya kena sembelih tu. Ke Afiq? Hujan, madam. Hujan. Afiq tadi program apa Afiq? Majlis apresiasi staff, madam. Oh, apa pasal kamu ada? Saya jadi AJK. Oh, kamu duduk college ke? Oh, Cik Wan kita dapat anugerah apa? Anugerah khas rektor. Oh, ya ke? Tahun 2021. Oh, berapa orang anugerah khas rektor? 40 orang. Oh, Campur 20 siapa tahun lagi 2020 dengan siapa lagi dari 2021. AM? Siapa lagi dari AM? Rasanya Setermizi je. Oh, ya ke? Daripada ni Sezafian? Sezafian dapat. Oh, ya ke? IM ramai. Daripada Elisa? Madam Herunisa. Dapat juga? Rasanya macam tak ada. Tak ada ke ada? Tak ada ke tak kenal? Tak kenal kot. Yalah. Okey, tak apalah. Sebab apa orang kata, tapi satu anugerah je lah. Satu seorang. Banyak 40 orang, anugerah 40 macam tu lah Lepas tu ada anugerah staff contoh. Oh, anugerah staff contoh siapa? Kebanyakannya daripada staff ni lah, staff pentadbiran, CPSA. Oh yalah. Okey semua. Okeylah, tak apalah. Okey, so terima kasih semua. Madam harap semua jaga diri Okey, madam. Okey, tanyalah khabar kawan-kawan tu. Ada ke kawan kita yang terjejas banjir ni? Kita pun tak tahu kan sebab kita duduk jauh. Okeylah semua Jumpa lagi semua. Assalamualaikum. Salam. Thank you, madam. Salam, madam. Thank you, madam. Pana dengan Nabil diam je. Ada, madam, ada. Ya ke? Alright. Bye-bye. Thank you, madam. Thank you.